Assalamualaikum semua, kita bersama dengan Nur Afiza Azmi, ya betul Betul. Afiza Azmi, cantik molek orangnya. Penyampai berita di TV9 ni, antara yang selalu korang nampak dia lah muka wajah-wajah TV9 ni. Penyampai berita pun dia boleh dikatakan sebagai duta sesebuah stesen tu kan. Betul. Sebab kita macam frontliner lah. Kita muka depan. So kita keluar, yang apa pun kita sampaikan berita pun penyampai berita sahih, yang sahih. So bila kita menyampaikan berita ni, tanggungjawab dia besar. Amanah yang digalas pun besar. Sebab kita bukan main-main lah nak sampaikan berita, dan apa yang kita sampaikan pun kita kena merasai dan pengalaman sendiri kan. Maksudnya kita bukan saja menyampai. Kalau ada yang reporter tu, dia turun padang sendiri dan dia pun menyampai. Jadi penyampai buletin TV9 ataupun penyampai berita ni boleh dikatakan sebagai macam muka depan kepada sesebuah stesen TV itulah. Ni kalau tak silap lah kan, bila duduk bersebelahan dengan Hafizah ni, kita macam macam vibe dia, aura daripada Eza Aziz Fauzi pun ada juga. Ya ke? Tapi tak pernah lagi lah orang cakap. Tapi mungkin Tak aku cakap ni. dengar. Itu yang bermain kan. Ya Macam ke? Macam Mungkin penyampai berita lama dia kan. yang betul. Eza, Kak Eza seperti kita panggil lah, Kak Eza merupakan idola saya juga. Dan banyak juga saya belajar daripada Kak Eza. Mungkin tak sempat belajar secara fizikal, tetapi saya banyak melihat video-video dan cara penyampaian Kak Eza sendiri. Sebab saya membesar, keluarga saya membesar memang dengan TV3. TV3 buletin buletin utama dan sebagainya. Jadi penyampai buletin TV3 ni dah seragam dah dalam kehidupan kami. Ni kita nak berkenalan dengan Nur Hafizah ni. Mungkin nak cerita lebih lanjut sebab dekat masa penyampai berita tu tak ada peluang kan. At least penonton-penonton tu dah follow awak dekat IG. Oh, ini dia Nur Hafizah ni, orangnya macam ni. Hobi dia macam ni. Tapi betul ke hobi awak main rollerblade tu? Taklah Budi, sebenarnya first Awak time. nampak macam beginners. Memang beginner. Bukan beginners. First time tak pernah. Ini dipaksa oleh produksi ni. Bukan. Dia nak cuba, dia nak bagi produksi, nak minta saya cuba sesuatu benda dia keluar daripada comfort zone. Kalau ikutkan, saya suka yang melibatkan ketinggian. Awak tak takut gayat kan? Tak gayat langsung Budi. Saya memang suka parachuting, saya suka bungee jumping. Tapi sebab dia orang tahu saya punya minat kat situ, jadi produksi sajalah macam okay, you kena keluar daripada comfort zone you. My roller skating dah tu. Benda tu nak kena belajar, bukannya belajar macam sehari baru dapat kan. Dia ada teknik dia, dia ada keseimbangan badan dia. Tapi okeylah, alhamdulillah dapat rasa. Sebenarnya macam bila try, rasa macam seronok juga. Mungkin lepas ni akan sign up lah kot. Yalah, dekat kan. Office pun dekat. Jadi penyampai berita ni orang kata apa nak cakap, itulah dia. Bila kita kata penyampai berita, dunia penyiaran ni diperlukan kita menyahut cabaran. Dan anytime macam penerbit, okey, tiba-tiba macam contoh ada bangunan runtuh ke benda yang di luar comfort zone kita, okey, terus kena pergi. Betul, setuju. Okey, pernah tak melalui benda yang macam tu? Banyak kali Budi. Sebab sebelum ni pun memang daripada 2012 saya merupakan news reporter dan juga penyampai buletin TV9. Jadi bila kita buat coverage dekat luar tu, kadang dah banyak saya lalui lah. Ada ambush, pergi buat laporan tanah runtuh, banjir besar dan sebagainya. Jadi bila kita ni sebagai tugas kita yang dalam industri broadcasting ni, dalam penyampaian berita ni, bukan saja kita menyampaikan berita lah kepada kami sendiri. Macam kalau producer kata, okay Fiza, you kena cover tanah runtuh, tak kisahlah bermalam kat situ pun kena juga Budi. Banjir macam mana dah sampai tahap leher pun kena juga. Tengah harung, tengah live Lius, kita buat live, kita cross over. Itulah tugas. Bukan senang lah, bukan semata-mata glam lah, keluar TV you make up cantik. No, kita menggalas tanggungjawab dan amanah tu sangat besar. Sebab kita menyampaikan berita kepada netizen, kepada masyarakat. Jadi dan bukan satu saja, kita yang dekat belakang tabir ni nak buat sesuatu berita tu, kita mengharung je semua. Tak boleh nak kata no. Kita memang kena macam hari ni, saya kena keluar daripada comfort zone. Kena pergi walaupun nerva berdebar lah, dah tua ni 36 tahun ni nak try rollerblade pula. Tapi alhamdulillah, sebab saya dah biasa dalam kerjaya yang mencabar. Kita kalau sebagai penyampai berita dan reporter lah, misalnya dalam industri broadcasting ni, kena tough. Saya tadi macam Bar dengan Irfan, dia start dengan penerbit. Maksudnya untuk jadi penyampai berita nak kena jadi penerbit dulu ataupun macam mana? Okey, Hafiza macam mana nak melalui jalan untuk tiba-tiba masuk ke lain tu?
Ataupun sebelum ni pernah jadi DJ radio ke, kita tak tahu, penyampai pengacara ke? Oh, kalau macam saya sendiri, saya punya perjalanan, kebanyakannya orang cakap kalau nak jadi penyampai berita, mesti kena jadi penerbit ke, kena jadi reporter ataupun macam mana kan. Tapi bagi saya, macam saya sendiri punya pengalaman, tak semestinya lah. Kadang-kadang mereka mungkin ada bakat di luar dan mereka, kita scope bakat diorang, rupanya diorang ada bakat dalam penyampaian berita. So, itu boleh juga. Tapi kalau saya punya pengalaman sendiri, saya memang start seorang jurnalis, reporter pada tahun 2012, kemudian naik jadi assistant producer, kemudian naik jadi producer, dan kemudian sampai sekarang dan saya berhijrah ke tempat lain, tapi masih menjadi part time membaca berita sambilan pada tahun 2020. Tapi pada 2012 tu masa tu saya COVID, bukan COVID, masa COVID, masa tu zaman COVID, dan saya dapat better offer, jadi saya jump into corporate line. Jadi tapi management kata, because you are pioneer, you are face of TV9 pada masa tu, sebab dah sangat lama tau Budi, 2012 kan. Jadi yang sini-sini semua dah tak ada, tinggal my batch je. So dia kata, why not you still maintain jadi news reader, you buat part time pun okay, as long as you ada appearance. So I macam rasa pun memang my passion, sangat minat dalam dunia penyampaian berita sejak saya mencuburi habis graduate tu. Jadi saya teruskan sehingga sekarang, dan alhamdulillah train budak-budak baru, news reader baru. Sekarang dah masa untuk mencurah ilmu, pengalaman yang ada lah. Okey, kita nak tanya ni, mungkin ada momen-momen awkward, momen-momen yang tak diingini berlaku semasa menyampaikan berita dekat TV9. Mungkin ada? Dah lama kan? Dah lama dah. Antaranya? Maksudnya daripada 2012 sampai sekini lah. Yang paling kata, alamak, kalau teringat macam alamak. Semasa live live tu alhamdulillah lah Pak, saya tak adalah sangat benda yang mengaibkan tau. Tak ada, tetapi dia berjaga-jaga sangatlah kita pandai kontrol emosi. Pernah nak sendawa, nak batuk ke, nak tergelak ke. Boleh tahan. Kadang-kadang ada story yang kelakar, tak tahan tau. Memang nak gelak, tapi muka kena maintain. Lepas iklan baru gelak. Tapi betul lah, tapi memang sebagai penyampai memang ada banyak cabaran dia. Contohnya bila saya tengah baca tu, tiba-tiba lampu studio terbakar. Tiba-tiba prompter mati, tiba-tiba tak take lagi saya dah buat tempat lain. Jadi kita benda-benda tu semua berlaku sebab kita live show, tapi kita kena kontrol, kita kena, sebab orang luar tak tahu, penonton nak tengok benda yang okey, jadi kita kena sentiasa kontrol kita punya emosi dan expression je lah. Kalau ada bloopers kan, dia orang nak tengok sebenarnya. Benda-benda kalau zaman sekarang ni bloopers kalau ada berlaku, memang saya rasa bloopers tu memang famous lah, akan jadi viral lah. Kena buat compilation tu. Mesti ada kat arkib kan. Okeylah, nak bagi kat penonton-penonton kita ni, nak seru kepada semua, apa yang uniknya berita dekat TV9 ni, mungkin boleh gariskan 3 untuk menjemput dia orang sekali tonton. Macam Irfan tadi cakap, berita TV9 ni dia start awal pukul 7 dah ada. Mungkin bagi Hafizah pula. Okey, dekat Bulletin TV9 ni kita pairing, kita ada 2 penyampai berita, lelaki perempuan. Tak kena ada lelaki perempuan ataupun perempuan-perempuan. Boleh juga perempuan-perempuan, boleh lelaki dan perempuan, mostly lelaki dan perempuan lah. Jadi di TV9 kita bersiaran jam 7 malam hingga 7.50 malam, dan apa yang uniknya di TV9, kita compare dengan other station TV lain lah. Maksud saya berita lah. Kita ada banyak segmen tau Budi. Kita ada segmen, kita ada potret inspirasi, kita ada turun padang, kita ada segmen viral, sukan, hiburan, dan kita ada segmen hiburan pun. Ada slot sikit kat situ. Kita lebih santai lah. Maksudnya bukanlah santai, bukan dia still dalam penyampaian berita, tetapi kita ada banyak slot yang kita boleh catch penonton punya attention yang mungkin tak ada di bulletin yang lain. Jadi dekat kami ada banyak segmen. Contoh, kalau you nak tengok potret inspirasi, kalau kamu nak tengok story-story yang memberi inspirasi, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang berbakat, boleh tengok di segmen potret inspirasi. Kalau nak tengok turun padang, segmen turun padang, kita lebih kepada skop masalah-masalah. Contoh, masalah kebanjiran warga asing. Jadi kita skop dari dalam, wartawan kita pergi gali sampai selesai masalah tu. Jadi penonton nak tengok benda-benda macam tu, story-story yang human interest. Jadi dan pada masa tu, kalau dah story serius, kita ada segmen hiburan juga. Banyak cover-cover story yang luar negara dan juga dalam negara. So saya rasa itu keunikan Bulletin TV9. Dan line up yang terbaru ni, line up penyampai Bulletin TV9 yang terbaru ni banyak muda-muda, banyak yang berbakat. Jadi contohnya
Bagi nama? Contoh, kita ada Irfan, Irfan, kita ya. ada Zarif, kita ada Ba, kita ada Sari, kita ada Syamira, kita ada Natasha, ramai lagi kalau saya nak sebut. Mereka semua yang saya sendiri secara peribadi train dorang, memberi training kepada dorang, memberi latihan asas kepada dorang, datang kelas. Ada kelas lah yang saya diberi amanah dan kepercayaan oleh management untuk beri kelas kepada mereka, mencurahkan ilmu dan skill. Saya rasa mereka mempunyai potensi sangat besar, di mana sebab saya dah melalui fasa-fasa revamp di TV9, jadi saya dah tengok daripada awal sampai akhir. Saya yakin dengan line up baru yang management keluarkan. Tah berkata-kata. Okey. Nak follow Hafizah. Habis dah. Habis dah. Habis dah. Okey, sambung dekat sini. Sambung dekat sini. Dah. Sampai habis video. Tak sikit tadi. Okey. Nak follow Nur Hafizah dekat social media. Okey, sekarang ni saya hanya aktif di IG tau. IG. Okey, kalau jangan lupa follow IG saya Hafizah AFF. Nak follow Nur Hafizah dekat social media. Okey, sekarang ni saya hanya aktif di IG tau. IG. Kalau follow IG saya Hafizah AFF double F double Z AFFIZZE. Kat situ saya banyak update lah aktiviti saya, baca berita ke, buat posting ke, hobi-hobi saya. Okey, terima kasih Hafizah banyak-banyak. Sudi dia berbual, sukses di TV9 ya. Ya. Alright, thank you so much for watching guys. Bye bye. Bye.